Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pantau agenda reformasi bersama saya Irfan Faruqi di waktu ini dan kita berikan tumpuan kepada titah Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang mengingatkan seluruh rakyat di negara ini agar tidak menjadikan isu agama sebagai polemik dan perbalahan politik. Yang di-Pertuan Agong bertitah semua pihak perlu menghormati kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan seperti yang dinyatakan dalam Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan. Baginda menambah, semua rakyat juga perlu menghormati kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai ketua agama Islam. Namun demikian, agama-agama lain masih boleh diamalkan dengan aman dan damai. Semangat penuh toleransi rakyat Malaysia dalam kemajmukan yang ada sebenarnya adalah asas kekuatan utama negara. Justru bagi membina sebuah negara yang gagah perkasa, maju jaya, berwibawa dan bermaruah, kita semua hendaklah membuangkan agenda retorik perpecahan dan sebaliknya bersatu hati untuk mengemudi negara ke arah pembentukan masa hadapan yang lebih baik. Al-Sultan Abdullah bertitah demikian sempena ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Baginda pada Isnin. Dalam pada itu, Baginda turut menzahirkan kesyukuran kerana Hari Keputeraan Rasmi pada tahun ini disambut dalam suasana lanskap negara yang stabil dan sentosa. Jelas Al-Sultan Abdullah, proses pembentukan kerajaan persekutuan selepas pilihan raya umum ke-15 telah berlangsung dengan penuh lancar dan dalam suasana aman dan damai. Keadaan itu membuktikan amalan demokrasi yang diamalkan sejak 7 dekad lalu masih kekal subur di negara ini. Amalan demokrasi ini hendaklah terus menjadi asas kepada kestabilan dan keharmonian negara. Tambah Al-Sultan Abdullah, Malaysia juga mempunyai potensi sangat besar untuk menjadi sebuah negara yang maju dan disegani dengan kekuatan utama negara ini adalah kerana rakyatnya. Seterusnya, semasa istiadat pengurnaan darjah kebesaran pingat dan bintang, Perdana Menteri menyatakan bahawa kerajaan perpaduan yang lahir daripada cetusan kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong telah berjaya mempertaut kesatuan, permufakatan dan mewujudkan kestabilan politik negara ini. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata lagi, ia lantas memberi ruang ke arah pertumbuhan ekonomi negara, keyakinan pelabur domestik dan luar negara serta mengatur tata kelola pemerintahan yang mampan dan wajar menjamin kesejahteraan dan keselesaan rakyat. Beliau berkata demikian sempena ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi tahun 2023 yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Belanjawan Malaysia Madani 2023 telah diluluskan sebulat suara pada mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen ke-15 lalu. Maka bertambah ampuh tekad ke arah pelaksanaan 3 tekad dan 12 ikhtiar utama belanjawan madani, terutama dalam bidang keterjaminan makanan, ekonomi digital, peranan IKS dan menoktah kemiskinan tegar. Kebijakan ekonomi yang direncanakan oleh Jemaah Menteri, penjawat awam dan sektor swasta melonjak pertumbuhan ke 5.6% KDNK dan jumlah pelaburan 71.4 bilion ringgit diperoleh pada suku pertama 2023. Dan untuk menilai lebih lanjut dan memberikan pemberat kepada titah Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong dalam talian ketika ini, kita bersama-sama dengan penganalisis politik Profesor Dr. Siva Murugan Pandian. Profesor, kita nak mulakan dahulu untuk mendapatkan gambaran di waktu ini, adakah sengketa politik sehingga menyebabkan polemik yang mencetuskan isu-isu yang sensitif termasuklah isu agama dan bangsa berlaku dalam lanskap ataupun senario politik semasa, Prof? Ya, kita tidak dapat nafikan bahawa isu keagamaan, isu yang berdasarkan kepada garis keetnikan itu masih meluas, seolah-olah itu digunakan sebagai asas untuk meraih sokongan dalam kalangan pengundi tertentu, dan sudah pasti titah ke bawah duli ini harus diangkat sebagai satu nasihat yang bertujuan untuk memastikan kedamaian, perpaduan dan juga kesepaduan dapat dipertahankan dalam kerancakan untuk membawa pembaruan dan juga perubahan. Yang jelas, persengketaan disebabkan oleh perbezaan agama, etnik tidak boleh dibenarkan sehingga mengganggu proses perubahan yang mahu kita bawa. Kalau kita lihat pada sirah persejarahan negara kita, kompas ataupun psikik kenegaraan adalah kepada kerencaman kepelbagaian yang dianggap sebagai satu aset bukannya liability yang harus diraihkan
dan bagaimana kita mampu untuk menggali persamaan, dan dalam kita meraihkan perbezaan itu tidak bermakna kita menidakkan usaha untuk mempertahankan nilai-nilai yang sudah pun dipersetujui. Bermakna ahli politik, parti politik harus berwaspada, harus melihat ini sebagai parameter baru yang harus dihormati supaya itu tidak menular sehingga mengganggu gugat apa yang perlu dilakukan bertujuan untuk masa depan negara yang rancam majmuk pelbagai aneka ragam yang juga berbilang bangsa ini. Tetapi Prof, pesanan daripada Seri Paduka Beliau Agong sama ada Sultan Abdullah ataupun Seri Paduka Baginda sebelum ini, mesej berkenaan dengan memelihara perpaduan dan keharmonian itu konsisten. Tetapi apa bezanya pesanan itu di waktu ini, tahun ini, ketika ini berbanding dengan pesanan-pesanan pada tahun-tahun sebelumnya, Prof? Ya, kalau kita bandingkan dengan kenyataan-kenyataan sebelum ini, Kebawah Duli memang secara konsisten, secara berterusan menyatakan hasrat untuk melihat perbezaan itu tidak meluas sehingga menghalang apa yang wajar dilakukan. Dan hari ini kita lihat wujud pelbagai pihak yang cuba untuk mengangkat isu keagamaan dan juga isu yang berkaitan dengan perkara-perkara yang sensitif dalam kalangan khalayak ramai untuk meraih sokongan undi di dalam pilihan raya. Itu saya rasakan semakin membesar sehingga Kebawah Duli yang Tuan Agong merasakan perlu menekankan isu itu sekali lagi supaya ianya tidak mengganggu perpaduan yang sudah pun kita bina. Dan kalau kita lihat ungkapan Kebawah Duli itu jelas supaya kestabilan politik itu dapat dipertahankan dalam keadaan sekarang ini, dan apatah lagi dalam suasana di mana memerlukan sokongan pelbagai pihak yang mempunyai kepentingan politik kepartian. Pemimpin juga harus berhati-hati menjadi contoh teladan kepada yang lain. Dan mungkin dalam konteks sekarang ini apabila berhadapan dengan pilihan raya negeri yang semakin hampir, isu itu mungkin akan membawa satu kebangkitan yang lain. Gelombang yang telah kita lihat sebelum ini sedang berterusan, dan kenyataan yang dibawa oleh Kebawah Duli saya rasakan bertepatan dengan masa sekarang ini, yang mana nasihat itu adalah bertujuan supaya ianya tidak sama sekali membesar, sebagaimana ungkapan yang digunakan oleh Kebawah Duli, sumbu yang digunakan janganlah sampai nyala terbakar segalanya. Kita tidak mahu salahkan nyamuk apabila kelambu terbakar. Begitu juga dalam keadaan sekarang ini, jangan menang sorak kampung tergadai. Oleh demikian, Prof, memandangkan seperti mana Prof nyatakan bahawa titah ini tepat pada masa dalam konteks semasa, adakah maknanya kita harus bimbang berkenaan dengan suhu politik yang akan kembali meningkat dan mencanak sehingga ada yang seperti mana Prof nyatakan tadi beri keamaran supaya jangan menyalahkan kerana kelambu terbakar salahkan nyamuk. Jadi suhu itu bagaimana, Prof? Memandangkan titah ini seolah-olah sudah pun diberi berulang kali, termasuk ketika pembukaan Dewan Rakyat baru-baru ini, Seri Paduka Baginda juga menyatakan bahawa supaya kestabilan itu terus dikekalkan. Ini mesej yang dinyatakan beberapa kali oleh Seri Paduka Baginda, Prof. Ya, saya rasakan suhu itu semakin meningkat, apatah lagi semakin hampir dengan pilihan raya. Sudah pasti apa saja isu akan digunakan pakai untuk meraih sokongan dalam kalangan pelbagai pihak, apatah lagi dalam konteks negara kita politik keetnikan. Itu dilihat antara perkara yang menyelusuri perubahan dan juga pembaruan yang sedang berlaku, dan barangkali ia juga dilihat untuk mengikat pengundi dengan nilai emosional ketika kita memerhati gelagat di dalam kalangan pengundi. So pasti dalam kerangka seperti ini, pelbagai pihak harus melihat jangan sampai ia menggadai keamanan keselamatan perpaduan dan juga usaha untuk mempertahankan apa yang telah kita bina selama ini. Kenyataan Kebawah Duli itu jelas bukan mudah untuk membina sebuah negara, tetapi mudah untuk merobohkan apa yang telah kita nikmati kecapi selama ini. Dalam konteks ini, pelbagai pihak harus memainkan peranan mereka, bukan saja pemimpin parti politik tetapi juga masyarakat. Harus meneliti, menghalusi dan juga memerhati apa yang sedang berlaku itu. Jika bertujuan untuk kepentingan politik haruslah dihentikan. Perlu melihat bahawa kepentingan yang lebih besar untuk masa depan generasi akan datang. Dalam soal ini, saya melihat bahawa kepelbagaian dalam bingkai kesatuan harus dipertahankan. Bagaimana psikik kenegaraan, identiti yang mahu kita bina itu memperlihatkan identiti yang bukan bersifat hybrid dalam keadaan yang sedang berubah-ubah, tetapi identiti yang telah kita
pertahankan selama ini. Kerangka perlembagaan rukun negara harus sentiasa dijadikan sebagai nota kaki dan juga rujukan, dan sudah pastilah kenyataan yang barangkali akan membesar selepas ini jika dilihat daripada kenyataan keluar duli perlu dihentikan supaya masing-masing tahu bahawa ini bukannya masa untuk kita bergelut dalam soal kepentingan politik, tetapi bergelut untuk kepentingan negara bangsa merentasi Semenanjung Sabah dan Sarawak. Kalau kita perhatikan, Kebawah Duli juga telah menyentuh penggunaan kalimah Allah misalnya. Bagaimana? Itu juga telah melahirkan polemik dalam kalangan masyarakat. Bagaimana itu harus dihentikan, bagaimana kepentingan dalam kerangka perlembagaan melihat pada kedudukan Islam sebagai agama persekutuan di bawah perkara 3 dan bagaimana agama lain boleh diamalkan dalam perkara yang sama. Bagaimana juga kedudukan institusi yang Tuan Agong dan juga Raja-Raja Melayu di bawah perkara 39 dan juga perkara 181 di bawah perlembagaan. Itu menunjukkan bahawa kerangka ini merupakan lahir daripada sirah pembentukan negara yang rencam ini, dan bagaimana untuk bergerak ke hadapan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan harus menghentikan dan juga melihat ini bukan semata-mata satu nasihat, tetapi ini juga satu peringatan yang besar daripada ketua negara kepada semua pihak agar masing-masing tahu bagaimana untuk memainkan peranan dan juga memberikan maksud dan makna kepada usaha secara berterusan agar persengketaan politik tidak menggadaikan apa yang telah kita ada. Sifat etnosentrik, prasangka, prejudis, kebencian perlu ditolak dalam konteks di mana kita sedang meningkatkan nilai-nilai literasi kenegaraan yang lebih besar. Ya. Prof, ringkas sebelum kita berhenti berehat, kerana kita nak tahu pada pandangan Prof, adakah rakyat akan menyahut seruan Seri Paduka Baginda dengan cermat ataupun masih ada lagi akan terbuai dengan cita-cita politik parti masing-masing? Saya rasakan rakyat akan melihat ini satu peringatan yang besar daripada ketua negara, tetapi parti politik dan juga pemimpin juga harus mainkan peranan mereka untuk memastikan penyokong mereka tidak diangkat di dalam soal ini agar polemik perbalahan politik dapat dihentikan. Walau dalam keadaan apa sekalipun, kita harus bergerak ke arah nilai politik secara bermoral, berhemat, supaya tidak terlalu terikat secara jumud, rigid, tradisional ke atas apa yang telah menjadi amalan sebelum ini. Barulah kita dapat bergerak ke hadapan. Walaupun ada perbezaan dari segi fahaman ataupun ideologi politik, itu tidak semestinya mengelakkan daripada kita meraihkan perbezaan. Baik, Prof, kita akan berehat seketika kembali selepas ini. Kita nak menyentuh berkenaan dengan apa yang ditekan Prof tadi, bahawa ketika ini isu politik mungkin akan terus meningkat menjelang pilihan raya negeri yang ada pun sudah mengumumkan tarikh bilakah PRN akan dilaksanakan, walaupun tokoh tersebut bukan sebahagian daripada kerajaan. Dan menyentuh berkenaan dengan emosi pengundi, bagaimanakah seharusnya kita menelusuri untuk memastikan bahawa emosi tidak memakan diri. Kita akan lebih mengupas lebih lanjut berkenaan dengan hal tersebut dalam Pantau Agenda Reformasi. Kita akan berehat seketika, kembali selepas ini. Kembali dalam Pantau Agenda Reformasi dan kita ingin menyentuh lebih lanjut berkenaan dengan titah Seri Paduka Baginda berkenaan dengan hentikan polemik berkaitan dengan agama dan bangsa, tapi kita menelusuri sedikit sebanyak antara titah Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang menzahirkan pandangan bahawa negara kini berada di landasan yang tepat bagi menjayakan agenda pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Sultan Abdullah bertitah ia dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi negara yang semakin meningkat dan mampan dengan kadar keluaran dalam negara kasar melonjak sebanyak 5.6% pada suku pertama tahun 2023. Mengambil kira cabaran ekonomi global termasuk ketidaktentuan ekonomi pasca pandemik COVID-19 dan krisis geopolitik yang membawa kesan pada kos sara hidup rakyat, Kerajaan Beta hendaklah menumpukan pada pelaksanaan projek pembangunan yang beri kesan langsung kepada kesejahteraan rakyat seperti yang digariskan dalam Belanjawan Madani 2023. Agenda kesejahteraan rakyat termasuk meluaskan sistem jaringan perlindungan sosial bagi membendung isu peningkatan kos sara hidup perlu terus diberikan tumpuan. Beta berkeyakinan usaha-usaha berterusan Kerajaan Beta dalam melaksanakan ikhtiar dan menerokai strategi baru yang berinovatif mampu memberikan kesan positif pada sosio-ekonomi rakyat Beta.
Bagai menghitung hari yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah bahawa Seri Paduka bersama Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah hanya mempunyai kira-kira 239 hari sebelum menamatkan tugas dan berangkat pulang ke Pahang. Seri Paduka menzahirkan kesyukuran kerana telah dianugerahkan taufik dan hidayah, kudrat serta keafiatan daripada Allah untuk melaksanakan amanah besar memayungi Malaysia selama hampir 5 tahun lamanya. Natijahnya, yang di-Pertuan Agong adalah umpama obor yang sentiasa menyinari negara agar tidak tergelincir dari acuan perlembagaan persekutuan serta idealisme cita-cita dan harapan masa hadapan negara. Lantaran itu, kita merasa amat bersyukur kerana telah dianugerahkan dengan taufik dan hidayah, kudrat serta keafiatan oleh Allah SWT untuk menerus melaksanakan amanah besar memayungi negara Malaysia yang tercinta ini selama hampir 5 tahun lamanya. Dalam perkiraan beta, hanya tinggal 239 hari lagi sebelum beta berdua balik ke kampung negeri Pahang. Demikian harapan Seri Paduka Baginda agar negara terus berada dalam keadaan stabilan dan juga keamanan. Dalam masa yang sama, Baginda bertitah supaya polemik berkaitan agama dan bangsa ini harus dihentikan. Oleh itu, bersama-sama dalam talian ketika ini masih lagi bersama dengan Profesor Dr. Siva Murugan Pandia, pengasis politik. Doktor, seperti mana yang kita tahu berkenaan dengan PRN yang akan tiba, dan Datuk Seri Azmin Ali sendiri pun sudah mengumumkan tarikh PRN untuk Selangor walaupun belum dikemukakan ataupun diisytiharkan oleh Menteri Besar Selangor sendiri. Tapi itu dalam tempoh 24 jam yang lalu. Bagaimana Prof melihat berkenaan dengan suhu politik dan juga polemik berkenaan bangsa dan agama itu, walaupun nampak ketika ini masih lagi dimainkan, adakah ia akan semakin parah ataupun ahli politik akan mengambil satu langkah ke belakang untuk kurang-kurangnya mengurangkan suhu tersebut, Prof? Dalam politik, kita sering melihat ianya seni segala kemungkinan. So, pasti apa saja langkah akan digunakan pakai untuk menang, dan apa saja isu barangkali akan digunakan pakai untuk membolehkan secara rasional, secara praktikal digunakan oleh mana-mana pihak sama sekali dalam gerak kerja atau jentera mereka, termasuk isu yang berkaitan dengan agama dan juga soal keetnikan. Apatah lagi dalam konteks negara kita, parti politik ditubuhkan berdasarkan pada garis keetnikan dan juga agama. Itu tidak boleh sama kita tolak. Tetapi hakikatnya, apakah kita sudah bergerak ke arah politik matang? Apakah akan ada pihak yang bersedia untuk undur ke belakang daripada hentikan gunakan polemik yang boleh membawa kepada perbalahan? Perbalahan ini bukan saja inter-etnik tetapi juga intra-etnik. Perpecahan yang berlaku intra-etnik juga semakin membesar. Itu juga membawa satu kekusutan yang perlu dileraikan oleh semua pihak agar ianya tidak mengganggu proses yang mahu kita lihat di dalam kita meraihkan pendemokrasian negara kita. Yang penting saya rasakan sekarang ini adalah 3 nilai besar. Apakah ahli pemimpin ataupun parti politik sudah bersedia untuk mengangkat nilai seperti faham, hormat, terima. Faham bahawa wujudnya kerencaman, hormat kerencaman itu harus dilihat sebagai satu aset, dan juga terima perbezaan-perbezaan ini adalah sebenarnya fitrah untuk saling kenal mengenali di antara satu sama lain. Jika itu boleh dibawa dan juga bergerak dalam soal untuk mempertahankan keamanan, keselamatan, kesejahteraan, saya rasakan suhu politik itu dapat diredakan. Tetapi bila kita sedang berhadapan dengan suasana 6 pilihan negeri, saya percaya isu ini akan terus menjadi salah satu teras besar oleh mana-mana parti politik sekalipun, kerana pengundi Melayu penting dalam konteks untuk meraih sokongan khususnya di beberapa buah negeri. Oleh yang demikian, pada pemerhatian Prof, bagaimanakah naratif agama, bangsa dan negara kalau kita lihat dalam konteks 3 hari sebelum ini sahaja, tidak perlu pergi jangka masa lebih lama daripada itu, hanya 3 hari sebelum ini, bagaimanakah ia dimainkan dan juga dia diangkat? Adakah ia bertembung, naratif yang dibawa oleh parti-parti politik ini bertembung dengan nasihat yang dititahkan oleh Seri Paduka Baginda? Ya, sudah pasti ianya bertembung kerana parti-parti politik sebagaimana saya katakan tadi ditubuhkan atas garis keetnikan dan agama. Apa saja isu akan dibawa untuk meraih sokongan, dan jika itu dapat dilakukan maka itu juga memberikan nilai tambah kepada parti politik tersebut.
tidak salah untuk mempunyai fahaman politik seperti itu, tetapi sejauh mana kita tahu keterbatasan, limitasi ataupun had yang perlu dihormati agar ianya tidak seleweng ataupun songsang dengan nilai yang mahu kita angkat di dalam kemajmukan yang ada, dan juga untuk menghentikan apa saja perbalahan ataupun persengketaan yang boleh menghiris dan juga membawa kepada perkara-perkara yang tidak diingini. Jadi kenyataan yang dibawa oleh Kebawah Duli itu bertepatan dengan masa supaya masing-masing tahu ini ada batasnya, tetapi apakah pemimpin bersedia untuk berkompromi dan juga berkorban dengan isu tersebut. Bagaimana dengan penyokong di bawah? Apakah bersedia untuk menghormati dan juga mendengar nasihat-nasihat seperti ini? Banyak bergantung kepada sejauh mana kepimpinan atasan sendiri bersedia untuk memastikan pemimpin di peringkat akar umbi, penyokong mereka tidak bersifat keterlaluan sehingga boleh mengganggu gugat keharmonian perpaduan dan juga kedamaian serta nilai kebahagiaan yang cuba kita bina. Bagi saya, ia bukan mudah tetapi tidak mustahil untuk kita redakan. Banyak juga bergantung kepada penguatkuasaan dan juga pihak berkuasa untuk memerhati dan juga mengambil tindakan segera agar apa saja tindakan yang keterlaluan di dalam menyoal isu-isu yang berkaitan dengan kerangka perlembagaan, kedudukan agama, kedudukan institusi Raja-Raja Melayu harus diambil tindakan segera supaya itu menjadi satu pengajaran kepada pihak lain dan juga mereka tidak menggunakan isu ini sebarangan di dalam kempen pilihan raya negeri nanti. Tidak mudah tetapi tidak mustahil. Oleh demikian, Prof, apakah the X factor yang harus kita tonjolkan supaya ahli politik ini mengambil sikap berundur daripada terus menghangatkan isu-isu berkaitan dengan agama dan kaum? Kerana dalam masa yang sama kita harus menilai juga dapatan daripada Endeavour GMC yang menyatakan bahawa isu agama itu dilihat ataupun diberikan reaksi positif. Sentimen terhadap kerajaan sekarang dikendalikan dengan sangat baik sekali. Jadi, apakah kita perlukan gelombang rakyat dan pengundi secara besar-besaran, barulah ahli politik akan tengadah dan berhenti daripada menggunakan isu tersebut sebagai bahan kempen? Ya, sudah pasti pengundi ataupun masyarakat massa harus keluar daripada ruang keselesaan yang bersifat senyap, menyuarakan hasrat mereka agar pihak lain yang menggunakan isu-isu seperti ini tahu ada batasan yang harus dihormati. Jika sekiranya masyarakat massa, orang kebanyakan ini tidak keluar untuk menghentikan perkara seperti ini, maka ada pihak yang merasakan apa saja mereka lakukan itu diterima oleh majoriti. Jadi dalam konteks majoriti-minoriti ini, saya rasakan bahawa kelompok ini harus keluar dan juga menyuarakan bagaimana ianya tidak boleh menjadi satu polemik yang besar sehingga membawa kepada perbalahan. Sudah pasti kita lihat penggunaan media sosial semakin membesar dalam isu seperti ini dan bagaimana itu juga perlu ada kawal selia saringan daripada diri sendiri untuk bertanggungjawab agar ianya tidak mengeruhkan lagi keadaan. Bermakna dalam konteks ini, X faktornya adalah kepada masyarakat itu sendiri, pengundi sendiri boleh menentukan hala tuju dan bagaimana jika mereka sendiri memberikan satu petunjuk, mereka juga boleh menjadi penanda arah supaya apa saja tindakan yang dilakukan itu tidak melangkaui batas-batas kemanusiaan. Kerana kita mahu melihat nilai kemanusiaan itulah diangkat. Nilai keihsanan dalam kalangan masyarakat yang pelbagai itu dihormati kerana masing-masing ada nilai faham hormat terima yang wajar boleh dijadikan sebagai sandaran dalam usaha untuk menghentikan polemik ini. Jika tidak, dilema ini akan terus berterusan. Apatah lagi parti politik dan pemimpin merasakan mereka boleh menggunakan apa saja alat yang bertujuan menjadi senjata ketika pilihan raya nanti. Prof, menjelang pilihan raya negeri nanti, apakah kita mempunyai cukup masa untuk memastikan bahawa masyarakat dan juga pengundi dapat meresap apa yang Prof nyatakan tadi berkenaan dengan kematangan, berkenaan dengan kesediaan untuk menerima, kesediaan berkenaan dengan kehormat. Jadi dalam masa yang sangat singkat ini, apa yang seharusnya dilakukan, bagaimana kita boleh pastikan bahawa kempen itu efektif supaya suhu ataupun menyentuh berkenaan dengan isu-isu sensitif ini tidak digunakan secara melampau? Ya, saya rasakan kesepaduan sivik boleh menjadi asas dan bagaimana masyarakat di luar itu boleh mengambil tindakan segera agar nilai akomodasi, nilai bertolak ansur, tasamuh, nilai toleransi boleh dijadikan sebagai asas
untuk memudahkan proses ke arah mempertahankan perpaduan. Soalnya di sini adalah perpaduan di mana bergeraknya ke arah pembinaan naratif ataupun artikulasi bertunjakkan kepada nilai kesepaduan sivik. Jika nilai itu dapat diangkat oleh masyarakat massa, sudah pastilah itu boleh disegerakan dengan pendekatan pelan tindakan yang bersesuaian dengan perubahan dan pembaruan yang sedang berlaku. Tetapi ia tidak boleh hanya didokong oleh satu pihak saja, tapi keseluruhan masyarakat. Tidak mengira batasan etnik, agama, ras, gender, fahaman politik sekalipun. Masing-masing harus tahu tanggungjawab ini adalah dalam mempertahankan identiti kenegaraan dan bagaimana tanggungjawab ini juga sebenarnya mempertahankan apa yang telah kita bina selama ini dan masing-masing bertanggungjawab jika sekiranya mereka menjadi seorang warga negara Malaysia yang bertanggungjawab ke atas negara ini. Terima kasih Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, pengasis politik, berkongsi berkenaan dengan perspektif daripada Titah Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong untuk kita menghentikan polemik agama dan bangsa sehingga boleh mencetuskan ketidakstabilan dan juga mengganggu gugat demokrasi negara kita. Itu merupakan pesanan dan harus disemat oleh setiap daripada kita. Itu sahaja untuk kupasan dalam pantau agenda reformasi di waktu ini. Saya Ifan Faruqi. Salam hormat.